Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, saudara Faris Misbah, Luqman Hakim dan semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Jangan lupa tuan-tuan, tolong share video ni kepada teman-teman kita yang lain. Mawar putih, sekejap je kuliah saya malam ni, jangan bimbang, sekejap sangat insya-Allah. Malam cuti macam ni tuan-tuan ya. Tuan-tuan berkorban masa untuk hadir dalam kuliah ni, alhamdulillah. Ustaz Syafiq Murad, barakallahu fikum, hasanallahu ilaikum. Safi Adnan, tolong share video ni kepada teman-teman yang lain. Moga ada jadi pahala bersama kita pada malam ni buat pahala terpijak orang kata. Pahala tak terpijak lah, yang mulia Tengku Murni kita usahakan insya-Allah. Ibrahim Bahar, Nuriza Idrus, ahlan wa sahlan, lama tak nampak. Nur Azian alias Aziz Saifur, terima kasih tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Alhamdulillah, malam ni kita akan masuk ayat keempat dan kelima insya-Allah. Kita ulang ayat keempat, kelima. Dan ada persoalan yang saya nak timbulkan kepada tuan-tuan. Kenapa dalam ayat surah Al-Ma'arij Allah mengatakan bahawa 50,000 tahun, dalam ayat ini cuma 1,000 tahun saja. Dan kemudian surah Al-Hajj ayat ke-46 pula Allah menyatakan wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi kamu sama sebenarnya, ayat yang ke-47 surah Al-Hajj wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi kamu sebenarnya satu hari di sisi Allah sama 1,000 tahun di sisi kamu. Mari kita lihat sama apakah timbul kat sini persoalan ditanyakan oleh golongan orientalis, iaitu mustasyrikun yang berusaha untuk mencari persisihan dan juga contradiction yang terdapat dalam Quran. Padahal itu bukannya contradiction, itu bukannya ittirabat, itu bukan tadarub, itu bukannya persisihan, bukannya pertindanan. Sebenarnya merupakan perkara yang melengkapkan satu sama lain. Nanti saya nak jelaskan. Terima kasih Sadia Basar, Muhammad Firdaus tak lama kuliah malam ni. Aisyah Iskandar, terima kasih, barakallahu fiik. Lama tak nampak Aisyah Iskandar. Halimatun Abdul Hamid, jangan untuk lupa Si Hacika, terima kasih. Jadi kita ulang ayat keempat dan masuk ayat kelima malam ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan lupa bagi memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong muka yang biru ni, muka surat ke-302, juzuk yang ketiga, yang ke-7, jilid yang ke-7. Jilid yang ke-7, yang 7, dan kemudian muka surat 302. Kita bincangkan surah As-Sajdah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda ma bainahuma fi 6 ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadhakkarun. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Sadaqallahul azim. Baik, memiliki tafsir kasih, jangan lupa kami sedang adakan kempen satu rumah satu tafsir sekarang tuan-tuan. Dapatkan tafsir Ibn Katsir dari Telaga Biru. Kita akan bagi hadiah sebuah buku bertajuk Fiqh Mizan yang berharga lebih kurang RM80. Buku ni pula nanti akan diadakan daurah online bersama dengan Sahibul Fadilah Ustaz Syekh Fawaz Fadil. Buku ni sangat penting untuk kita daurahkan, untuk kita dapat ijazah bagi menyampaikannya kepada anak-anak kita, keluarga kita, staf kita dan sebagainya, lantaran kepentingan yang terdapat dalam bicara mizan itu, fiqh mizan, kefahaman dalam pertimbangan kehidupan. Jadi buku tu hanya akan menjadi hadiah buat tuan-tuan yang memiliki tafsir Ibn Katsir dalam kempen yang kami adakan pada bulan Syawal ni. Dapatkan tafsir Ibn Katsir sama ada dengan menziarahi www.telagabiru.com.my ataupun membeli daripada Zahazan Travel. Daripada dua tempat ni saja tuan-tuan akan dapat hadiah Fiqh Mizan. Tempat lain tak dapat tuan-tuan hadiah ni. Baik, kita lihat terjemahannya. Allah yang menciptakan langit bumi dan apa yang terdapat di antara keduanya dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas arasy. Tiada bagimu selain daripadanya seorang penolong, dan tiada pula yang dapat beri syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadar lamanya seperti 1,000 tahun mengikut perhitunganmu.
Jadi kita dah bincangkan penciptaan langit dan bumi dan segala yang terdapat di antaranya berlaku dalam 6 masa. Sittata ayyam ini dimaksudkan bukan macam hari yang kita lalui sekarang ni tuan-tuan. Hari ni milik Allah. Masa saya dah jelaskan. Kadang-kadang kita rasa masa tu begitu lama, kadang-kadang kita rasa begitu sekejap. Orang-orang saleh dapat membuat berbagai-bagai perkara dalam kehidupannya. Sebagai contohnya Imam Syafi'i, Imam Ahli Sunnah yang terkemuka ini, mampu membaca Quran, mengkhatamkannya setiap hari sekali. Lantaran itu beliau mengkhatamkan 30 kali dalam sebulan. Datang bulan Ramadan pula 60 kali dikhatamkannya. Masa tunduk untuk orang-orang saleh seperti beliau. Cerita Syekh Muhammad Hassan Didu, seorang ulama terkemuka dari Mauritania. Ketika beliau beriktikaf dalam Masjid Nabawi pada bulan Ramadan, beliau mendapati seorang syekh mengkhatamkan Quran di antara Zuhur membawa ke Maghrib tanpa keluar di Masjid Nabawi itu tuan-tuan. Jadi kata para ulama, ini adalah kerana karamah yang diberikan Allah SWT kepada orang-orang tertentu, tidak diberi kepada semua orang. Saya dah jelaskan panjang lebar semalam dalam isu berkaitan masa ni tuan-tuan. Bukan seperti Yahudi mengatakan bahawa Allah mencipta semua itu dalam 6 hari, kemudian hari ke-7 Allah pun penat, Allah duduk. Lalu Allah menjawab, wa ma masana min lughub, kami mencipta itu semua dalam tempoh masa, tak pernah pun kami disentuh sedikit pun kepayahan, kesusahan, kepenatan, kelelahan. Kita orang beriman bukan macam manusia Yahudi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, yang menggunakan akal fikiran dia untuk mentafsirkan perkara-perkara yang dibaca dalam kitab Taurat sebagai contoh. Jadi saya dah jelaskan juga berkaitan dengan perkataan wali, perkataan syafi', bagaimana syafaat ni begitu penting dalam kehidupan kita kat dunia untuk membolehkan anak kita dapat kerja, anak kita dapat masuk sekolah tertentu dan masuk universiti tertentu, walaupun kelulusannya ada, mungkin kerana tidak ada sokongan tak dapat. Itu namanya pemberi syafaat di dunia. Di akhirat besok, kalau terakam dalam fikiran kita ada bantuan syafaat, tidak ada yang dapat memberi syafaat melainkan dengan izin Allah SWT. Senang nak cerita kalau kita belajar kat universiti lah, ada sesuatu subjek itu kadang-kadang kita perlu lulus. Ia merupakan satu teknikalnya, ia merupakan subjek komplement, subjek apa, subjek compulsory untuk lulus satu subjek. Macam kami belajar kat Jordan tu tuan-tuan, negara Jordan, negara peperangan, selalu perang, pengalaman perang dengan Yahudi begitu banyak sekali. Maka kami diwajibkan mengambil satu subjek namanya ulum askariyah, military punya sciences. Kita kena belajar senjata, kenal lah tuan-tuan, senjata itu kereta kebal, kena belajar kelakar tak kelakar tuan-tuan ni. Tapi kalau tak lulus subjek itu tak boleh graduate. Maka subjek itu dah payah. Kita nak kena ingat tentang tentang peluru, bullet, tentang ammunition, tentang meriam, tentang kereta kebal, kena ingat. Maka bila peksa, kadang-kadang kita pun tak faham apa nama je dalam bahasa Melayu pun kita tak faham. General ke, panglima ke, ada pangkat-pangkatnya, captain ke, kan tuan-tuan. Captain kalau dalam tentera darat mungkin nampak macam tak berapa tinggi, tapi sebagai Air Force, captain tu makna orang yang kendalikan kapal terbang. Itu pangkat-pangkat kena ingat tuan-tuan. Asal belajar dulu. Jadi ada kalanya bila kita nak satu markah saya nak dapat 50 tu passing mark lah. Tak lulus kena ulang balik semula. Ilmu tak kena guna kita tuan-tuan. Persenjataannya pun bukan sama dengan kita kat Malaysia ni. Lainlah kalau kita masuk ke Kagat, mungkin ada manfaat sikit. Maka tuan-tuan kenalah jumpa dengan profesor. Prof ni pula kadang-kadang tentera, daripada kalangan tentera mengajar kita. Tuan tolong, saya ni orang Ajam, saya bukan orang Arab, saya ambil subjek ni pun kerana subjek ni perlu diselesaikan. Saya tak faham sebenarnya apa benda ni semua belajar. Tolonglah bagi saya satu je. Saya minta satu saja point, satu saja markah. Saya bukan minta 10, minta satu je. Yang dapat 50 lulus saja. Kalau tak kena repeat subjek ni. Dan subjek lain semua dah complete. Kena pula tunggu mungkin satu semester, mungkin setahun kalau subjek itu tak turun. Jadi kita minta syafaat daripada guru kita, profesor kita, pensyarah kita. Jadi itu maksud syafaat kat dunia tuan-tuan. Ke akhirat besok pun akan diperlukan. Itu sebab langkah beruntungnya orang-orang salih ni akan beri syafaat kepada anak-anaknya, kepada isterinya, kepada keluarganya. Waladzina amanu wa taba'atuhum zuriyatuhum biimanin alhaqna bihim zuriyatahum wa alatnahum min amalihim min syai'. Kita dah bincang surat Tur yang lalu bahawa orang-orang salih ni akan beri syafaat kepada orang-orang lain. Kadang-kadang kawannya, anak-anaknya sudah tentu akan beri syafaat. Jadi tuan-tuan yang mulia sekalian, itu maksud syafaat. Kemudian ayat yang kelima, Allah SWT mentadbir urusannya dari langit ke bumi. Kemudian dia mengatur urusan langit, dari langit ke bumi, kemudian naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya sama 1000 tahun mengikut perhitunganmu. Di sini ada beberapa perkara saya nak jelaskan. Nombor satu sekali, perkataan tadbir. Tadbir ni kalau kita lihat, dia merupakan satu perkara yang merujuk kepada tuan-tuan makna tadbir, tadabbur,
dia datang perkataan dubur. Kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan dubur ni taklah lawak macam bahasa Melayu tuan. Bahasa Melayu dubur dia sebut je, ya keji, ya aurat, bukan. Dubur maknanya belakang. Jadi bila dilibatkan anggota yang sulit itu dipanggil juga dengan nama yang sama, padahal ia lebih umum daripada itu. Saya pernah ajar tuan-tuan, bahasa Arab ni beza daripada bahasa Melayu. Bahasa Melayu kalau sebut perkataan fitnah, terus kita memandang ke arah tuduhan, padahal fitnah dalam bahasa Arab lebih luas daripada yang kita fahami. Kalau sebut wanita, imra'atun fatin, seorang perempuan yang sangat menggoda, boleh membahayakan. Semua orang tengok nanti terlanggar tiang elektrik, kerana kecantikannya, itu dipanggil imra'atun fatin. Fatin, dia tak panggil fatin. Itu juga kalau sebut perkataan hamil ni bahasa Arab dia tidak dimuannafkan, kerana perkataan hamil ni mengandung orang perempuan, mengandung orang lelaki tak mengandung. Ini keajaiban bahasa Arab lah untuk pengetahuan tuan-tuan, ya. Ini dalam bab fiqhul lughah. Jadi balik kepada kisah kita ni, perkataan yudabbirul amr, kata antara perkataan yang paling menarik dikemukakan oleh Imam Mahmud Al-Alusi yang tafsirnya. Ini saya tunjuk pada tuan-tuan lah. Nama tafsir ini Ruhul Ma'ani. Ini adalah seorang ulama dari Baghdad yang sangat alim, bermazhab Hanafi, tapi bicara bahasa Arabnya sangat power lah tuan-tuan. Beliau seorang ahli sufi, ya. Beliau mengatakan, kalau engkau perhatikan perkataan yang digunakan oleh Allah SWT di sini, perkataan tadbir, iaitu amrat dunia wa syu'uniha. Wa aslu tadbir an-nazar fi dabir al-amr wa tafakkur fihi liyaji'a mahmud al-aqibah. Perkataan tadbir ni kita sebutlah bahasa Melayu pegawai tadbir diplomatik, PTD, pekerjaan yang sangat terpandang di kalangan masyarakat kita lah. Tadbir, mana tadbir? Pegawai tadbir. Tadbir mana mentadbir, menguruskan. Jadi orang yang mentadbir ni berarti dalam ayat Allah Taala menampakkan seriusnya, telitinya, macamlah anak-anak ataupun pegawai-pegawai tadbir diplomatik yang sangat bijak itu, mereka mentadbir, melihat dari semua sudut. Mungkin orang dalam bidang lain tidak mampu untuk mempunyai kemampuan untuk mentadbir seperti pegawai-pegawai tadbir diplomatik ini, kerana mereka diajar untuk leadership, diajar empowerment lah, diajar macam mana delegate kerja lah, macam-macam mereka belajar, analisis SWOT lah. Ini orang-orang pentadbir memang sangat faham lah tuan-tuan, dimuliakan Allah sekalian. Faham juga bahagian ekonomi pun mereka menguasai, walaupun kursus mereka pendek, tapi banyak perkara yang dia sentuh. Ialah anak emas kerajaan dipanggil PTD itu. Jadi perkataan tadbir ini sebenarnya bahasa Arab merujuk kepada kita membuat satu benda itu dengan teliti, sehingga akhirnya kita akan dapat output yang terbaik. Disebut di sini liyaji'a mahmud al-aqibah, kita akhirnya dapat buat keputusan yang terbaik bila kita pandang ke belakang, kita rasa puas hati. Jadi perkataan tadbir atau perkataan dubur di belakang, yang bukan bahasa Melayu maksudkan anggota sulit itu semata-mata, tapi merujuk kepada bila kita mentadbir, kita pandang belakang, kita rasa puas hati, seronok, saya tinggalkan tempat ni, semuanya beres. Itu maknanya tuan-tuan yang mulia sekalian. Subhanallah, masya-Allah, tabaraka taala. Begitu indah bahasa Al-Quran. Walau bagaimanapun, tentulah Allah tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Saya dah ulas semalam dalam bab istiwa sebagai contohnya, tidak sama. Jadi kenapa Allah menyebutkan tadbir sedangkan dia merujuk kepada kita mentadbir, kita menguruskan satu benda itu, tentulah kita mengkaji, melihat, sedangkan ilmu Allah, kata Imam Ghazali, bukan macam ilmu kita. Ilmu kita sebelum belajar kita tahu, bila kita belajar barulah kita tahu. Kadang-kadang dah belajar pun tak faham, bila kita berjalan dalam kehidupan baru kita faham. Ilmu kita ni tak sempurna, ilmu Allah sempurna. Ilmu Allah mengetahui satu benda itu sebelum berlaku, dalam keadaan berlaku, selepas berlaku, semuanya lengkap, syumul tuan-tuan, syamil, kamil, mutakamil. Kita bukan, kita juzuk-juzuk. Mungkin seorang faham sedikit saja, orang tengah boleh faham, lalui boleh faham. Tak, ilmu Allah berbeza sekali. Jadi bila dirujuk dalam perkataan ini, ia adalah satu bentuk majaz. Ini satu istilah dalam bahasa Arab tuan-tuan. Jadi bila kita merujuk kepada penggunaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, di sini adalah merujuk kepada bab majaz yang merujuk kepada bagaimana itqannya Allah Taala, bagaimana sempurnanya. Kalau nak dibandingkan manusia, tentulah tak sama Allah Taala dengan kita tuan-tuan. Memang tidak sama, tidak boleh disamakan langsung. Maknanya bila menyebut tentang kualiti pentadbir itu, dia mentadbir, dia melihat, mengambil tahu, dia melihat dari sudut bird's eye view-nya, dia dapat lihat dari semua angle. Ya, ada worm's eye view, ada bird's eye view, ada apa lagi, fish eye view. Dapat lihat dari sebanyak angle, barulah satu keputusan itu dicapai, dan insya-Allah keputusan itu tepat.
Maknanya banyak lama proses diambil untuk mengambil satu keputusan. Tapi tidaklah Allah, tuan-tuan. Allah menggunakan perkataan ini bagi memudahkan kita untuk faham. Macamlah yang terdapat dalam bahasa kita, ada simpulan bahasa yang saya nyatakan semalam, memeluk contohnya. Masuk Islam, memeluk Islam, kan itu satu benda yang kita terjemahkan secara literalnya, kita akan dapati ia merujuk kepada makna yang tak berapa tepat. Tapi nak bagi faham, gitulah, nak simplifykan benda itu. Jadi tuan-tuan, kemudian Allah menyatakan thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanati mimma ta'udun. Kemudian urusan itu kembali kepadanya dalam tempoh yang kamu kira selama 1000 tahun. Kata Imam Az-Zamakhsyari juga di antara ahli tafsir yang terkemuka, yang dimaksudkan di sini ialah yudabbirul amr. Amr ni merujuk kepada satu yang ma'rifah, yang merujuk kepada satu benda yang mempunyai nilai yang tertentu di sisi Allah SWT. Keputusan-keputusan yang Allah buat tentang bagaimana kehidupan seseorang mukmin itu, apa yang dia akan lalui. Jadi tuan-tuan, sebagai contohnya, kalau kita kaitkan dengan isu penyakit COVID lah pada hari ini, wabak yang berlaku, tuan-tuan, ia pernah berlaku pada zaman sahabat, seperti di bawah kepimpinan Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu ardah. Beliau ni merupakan seorang sahabat daripada 10 orang yang paling awal akan masuk syurga. Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Saya pernah huraikan kepada tuan-tuan surat Mujadalah yang lalu, bagaimana Allah memuji Abu Ubaidah Al-Jarrah, satu qaul di sisi para ulama tafsir, la tajidu qauman yu'minuna billahi wa rasulihi yuwadduna ma hadallahu wa rasulah. Kita dah bincangkan ini, bahawa begitu tinggi iman Abu Ubaidah sampai beliau membunuh ayahnya sendiri dalam perang Badar, dalam setengah huraian dikemukakan oleh para ahli tafsir. Jadi Abu Ubaidah ni akhirnya telah digalaskan satu tanggungjawab besar, iaitu untuk membuka negara Syam pada zaman kepimpinan Umar Khattab radhiyallahu anhu, yang mana Sayyidina Umar telah menunjukkan jawatan Khalid Walid radhiyallahu anhu yang punya hubungan yang kekeluargaan yang rapat dengannya dari kalangan Bani Makhzum. Sayyidina Umar telah pun melucutkan jawatannya, meletakkan jawatan yang penting itu di bahu Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah seorang yang tangkas, yang tegap, yang handsome, yang tinggi lampai, tuan-tuan. Beliau berjaya membuka Baitul Maqdis. Kita tahu kisah ini. Maka Abu Ubaidah Al-Jarrah memimpin tentera dan berjaya membuka Baitul Maqdis. Tiba-tiba Abu Ubaidah pun berlakulah ta'un, satu ta'un di Amwas. Dekat negara Syam ada satu tempat namanya Amwas. Kalau tuan-tuan pergi ke Palestin, pergilah bersama dengan Zazan Travel, kempen sikit, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh pergi bersama dengan kami ke Zazan. Saya tunjukkan tuan-tuan tempat kematian Abu Ubaidah ini, tempat nama Amwas ini, tuan-tuan. Jadi Abu Ubaidah Al-Jarrah akhirnya telah pun ditimpa wabak ta'un yang menimpa ramai sahabat seperti Muaz bin Jabal. Mereka pun turut wafat sebagai syahid. Kita tahu orang mati kerana wabak ni, salah satu pangkat mereka lah syahid. Maka tersebarlah, macam kita zaman kita ada viral kan, zaman mereka tak ada viral lah, tapi tersebarlah pendapat di kalangan orang-orang yang jahil yang berkata, tengok sekarang kerana kita ni tidak menjalankan perintah Allah dan Rasulullah, sekarang Allah kenakan kita hukuman. Tengok kita dah kena wabak. Ini kata-kata orang jahil, tuan-tuan. Kita kalau baca kata-kata orang jahil dalam Facebook, dalam Instagram, kita jadi berserabut fikiran kita, tuan-tuan. Baiklah jangan baca, tuan-tuan. Kita ni bila banyak membaca benda-benda, jadi timbul kebimbangan, ketakutan, benda tu belum tentu betul. Baiklah kita baca, dengar kuliah yang pada para ustaz, dan orang-orang ilmuwan yang bercakap benda yang betul, ada groundnya, bukan cakap merapu-rapu, bercakap dengan gelak ketawa yang banyak, tuan-tuan. Tak, kita adalah umat yang serius, tuan-tuan ni cari ilmu untuk dekatkan diri pada Allah, bukan cari ilmu untuk banyak ketawa. Ketawa ni dalam majlis ilmu diibaratkan haram pada makanan. Jika berlebihan dia akan mudaratkan makanan. Madai rasa sikit, rasa enak sikit, cukup lah. Kadang kita dengar orang bagusnya ceramah fulan. Apa yang bagus? Banyaknya lawak matikan hati dah, tuan-tuan. Apa nak buat kita belajar ni untuk dekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi Abu Ubaidah Al-Jarrah pun mendengar kata-kata yang sampai itu, bahawasanya penyakit adalah tanda hukuman daripada Allah untuk kita kerana meninggalkan syariatnya. Abu Ubaidah ni orang paling alim dalam tentera, tuan-tuan, orang paling faqih. Lalu beliau pun tampil berjumpa dengan orang yang menimbulkan fitnah, berkata kepadanya, kau tahu tak, sebenarnya wabak ni hadiah daripada Allah dan janji kepada Rasulullah untuk orang saleh agar mereka mati dengan kebaikan. Jangan kau cakap lain tau. Aku lebih tahu tentang apa yang maksudkan Allah dengan Rasulullah, apa yang Rasul maksudkan daripada kau. Kau jangan cerita benda-benda fitnah ni tau. Jadi pada ini, tuan-tuan, wabak berlaku, memang kita kena hadapi.
Kita dah belajar macam-macam doa yang disampaikan di TV, di radio, di Facebook. Semalam pun kita belajar doa bismillahi siqatan billahi wa tawakkulan alaih, kan? Andailah tuan-tuan, andai tuan-tuan, ni kata-kata ni susah nak lepaskan. Andai siapa pun yang kena, sabarlah. Dia dah buat yang terbaik, sabarlah. Dia pun tak tahu mana penyakit datang. Doktor pun kena, bapa doktor pun kena, ibu doktor pun kena, nenek doktor pun kena, anak doktor, semua kena tuan-tuan. Kalau kita dah berusaha sedaya upaya untuk menghindarinya, tapi kita kena juga sabarlah tuan-tuan. Ikutlah kata-kata para sahabat macam Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ia merupakan satu ujian daripada Allah SWT untuk menghapuskan dosa kamu dan untuk memberi pahala kepada kamu. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Allah beri pada kita ujian ni sebenarnya untuk beri pada kita keampunan, dan Allah beri pada kita darjat yang tinggi. Janganlah cakap yang lain perlu tuan-tuan. Ada kadang-kadang kita dalam rumah pun jadi risau, jadi bimbang. Suami isteri pun jadi risau, bimbang ayah kat kampung. Lepas tu hubungan pun terjejas. Bimbang tak boleh baiki apa-apa pun tuan-tuan keadaan kita. Hadapilah semua ujian ni dengan ketabahan, dengan doa pada Allah Ta'ala. Seolah macam kita ni lebih hebat daripada Allah pula dengan ketapannya, kan? Jadi ini perkataan soal Imam Zamakhsyari, yudabbirul amra ya minas sama'il ard. Allah mentadbir urusan-urusan yang besar. Jangan kamu fikir seolah na'udzubillah tuan-tuan ni, orang jahil berkata Allah tu tak pandai ke dia buat keputusan. Kenapa orang tu kena, kenapa budak tu kena, kenapa satu rumah boleh kena, kenapa orang ni tak kena, kenapa orang langgar SOP tak kena. Tuan-tuan jangan tanya tuan, benda ni kerja Allah tuan. Kalau kita berbincang bab ini boleh rosak iman tau. Akhirnya kita akan mengatakan bahawa Allah ni tidak pandai dalam pentadbirannya. Dah lah, kita nak buat apa? Jadi Imam Zamakhsyari mengatakan Allah meletakkan urusan-urusan yang serius tepat pada tempatnya dan tidak perlu kau ragui sedikit pun wahai manusia. Ya. Jadi dalam konteks ayat minas sama ila ard thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanati mimma ta'udun. Dan kembali kepada Allah dan masa yang singkat, tetapi kamu menghadapinya, kamu fikir kamu melaluinya macam 1000 tahun. Kan itu dalam ayat ke-47 surah Al-Hajj. Kalau tuan-tuan peluang tuan-tuan merujuk, Allah menyatakan wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari yang Allah miliki, kamu rasakan macam 1000 tahun. Ya, betul. Kalau kita bandingkan satu hari di sisi Allah tu 24 jam, kita 1000 tahun. Maknanya tuan-tuan, anda seorang itu hidup 100 tahun pun nilainya cuma 2.4 jam sahaja. Betul kan? Tadi Allah menyatakan bahawa satu tahun di sisi Allah, satu hari di sisi Allah macam kamu 1000 tahun. Maknanya kalau orang itu hidup 100 tahun, yang mana itu pun mustahil untuk dicapai oleh seseorang. 100 per 1000 mana 1 per 10 kan? Kalau 1 per 10 daripada 24 jam yang di sisi Allah, rupa-rupanya 2.4 jam sahaja. Maknanya seorang itu hidup pukul 7 pagi lahir, pukul 9.40 dia mati. Ya, 2 jam 40 minit. Kalau usianya 100 tahun. Itu sebab Allah menyatakan ayat lain, bagaimana seseorang itu berada dalam tempoh yang sangat sekejap. Sa'atan minan nahar. Dia berada di dunia itu labithu ila sa'atan minan nahar, duduk sekejap saja, tak sampai pun 1 jam. Betul tuan-tuan. Kebanyakan orang usianya katalah 70 tahun, 80 tahun dia meninggal kan. Kalau nisbah kepada 1000 tahun apa tuan-tuan, tak sampai pun 1 per 10. Ibarat kita ni macam kupu-kupu, macam rama-rama, macam butterfly yang baru sekejap jadi kepompong, jadi anak rama-rama, terbang, mati, habis cerita. Jadi tak berbaloi lah tuan-tuan. Kalau hidup 2.4 jam tu kita buat maksiat, kita langgar perintah Allah, kita alasan kita untuk jadi kaya apa saja kita langgar, kita bedal, memanglah tak berbaloi tuan-tuan. Boleh sekalian. Bagaimana pula kaitannya dengan ayat daripada surah yang Allah SWT sebut dalam firman-Nya dalam ayat yang lain? Kalau kita perhatikan tuan-tuan, surah Al-Ma'arij ayat yang keempat sebagai contohnya, iaitu firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi' lil kafirin laysa lahu dafi' min Allahi dzil ma'arij ta'rujul malaikatu waruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Ya, ayat yang keempat ni Allah menyatakan, iaitu para malaikat dan Jibril naik menghadapi Tuhan dalam sehari yang nilainya sama dengan 50,000 tahun. Macam mana pula ni tadi kata 1000, yang ni 50,000. Yang surah Al-Hajj tadi menceritakan 1000 tahun. Kamu rasa 1000 tahun, di sisi Allah cuma sehari saja.
Tuan-tuan, kata para ulama tafsir, surah Al-Ma'arij ini mengisahkan tentang hari kiamat. Yang surah Al-Sajdah yang kita bincangkan ni menceritakan kat dunia. Itu bezanya. Kerana siyak, mana konteks ayat kalau kita baca surah Al-Ma'arij ini menceritakan tentang peristiwa selepas manusia dibangkitkan semula. Terus sebab dalam ayat yang kelima Allah menyatakan wasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba yauma takunu as-samaa'u kalmuhl. Pada hari itu gunung ganang menjadi seperti cairan, cair. Ini apa tuan-tuan? Ini tentu hari kiamat bukan? Jadi bagaimana pula maksud 50,000 tahun ni? 50,000 tahun ni ditafsirkan oleh hadis Nabi SAW. Ingat ya, hadis penting untuk memahami Al-Quran, iaitu Nabi SAW telah bersabda, innahu yahunu yawmal qiyamah alal mu'minin hatta yakuna alaihim akhaf min salatin maktubah yusalliha fid dunya. Untuk orang beriman di akhirat itu tempoh masanya pendek, seumpama seseorang itu mula sembahyang fardu dan akhir dan menamatkannya. Kita sembahyang isyak tadi berapa minit contohnya, azan pukul 8.40, kita sembahyang berjemaah contohnya 8.50 siap. Mungkin zikir-zikir sikit, baca surah Al-Mulk pukul 9 siap. Betul tuan, 20 minit satu sembahyang. Kata lagi tu, orang beriman akan melalui hari kiamat itu seumpama dia mula sembahyang fardu dan mengakhirinya. Tetapi bagi si kafir, dia akan melalui hari itu bagaimana Allah nyatakan kat sini, fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah. Satu hari di akhirat yang Allah gambarkan itu, iaitu sama dengan yaumin kana miqdaru 50 alf sanah, maknanya 50,000 tahun. Orang kafir itu merasakannya sangat berat, tuan-tuan dimuliakan sekalian, tak habis-habis. Kerana dalam surah Al-Furqan Allah menjelaskan, wa kana yauman al-kafirina asira. Hari akhirat itu menjadi hari yang sangat berat kepada orang-orang kafir. Nah, baru kita faham kita baca ayat ni, kita tengok kenapa macam ni, kenapa 1,000 kan 50,000. Sebenarnya siaqul ayat, konteks penceritaan itu berbeza, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Baik, sebelum terlupa, jangan lupa dapatkan Habatus Sauda Birkah. Terima kasih kepada penaja Zahazan Travel. Mari tuan-tuan, kita dapatkan Habatus Sauda Birkah. Ajaklah anak beranak kita gunakan, ayah ibu kita hadiahkan untuk mereka. Saya tunjukkan tuan-tuan bagaimana penggunaannya. Terima kasih. Ada siapa yang masukkan ni ayat surah Al-Ma'arij ni? Jazakallah khairan. Dah masukkan surah Al-Ma'arij min amrina. Baik, lihat, ini adalah Habatus Sauda yang telah diproses dan bentuk kapsul, mudah untuk makan. Boleh kunyah, boleh telan. Setengah sahabat yang menggunakannya mengatakan rambutnya bertambah, susu untuk menyusukan anak bertambah, anaknya pun lawas, ibunya pun lawas. Ya, memang dalam hadis Nabi mengatakan Habatus Sauda ni rawatan kepada semua penyakit melainkan kematian. Kematian takdir pada Allah. Rezeki kita bila habis, sampailah ajal kita, tuan-tuan. Tapi dalam musim Covid ni, mari kita gunakan sama Habatus Sauda. Bismillahirrahmanirrahim. Nak kunyah boleh, nak hisap boleh, nak telan boleh. Alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan. Alhamdulillah ramai yang repeat Birkah Habatus Sauda ni. Bagi tuan-tuan yang minat untuk dapat jadikan agent, jadi agent, dropship, apa lagi istilahnya, stokis ke, dealer ke, alhamdulillah, jemput, menghubungi Zazan Travel. Boleh edarkan ni, mudah untuk letak dalam handbag, dalam briefcase kita. Makan bila 2 biji pagi, 2 biji malam, hadiahkan kepada ibu bapa kita, ajak adik-beradik kita mengamalkan kaedah kesihatan, rawatan dan juga perlindungan daripada penyakit-penyakit wabak yang berlaku sekarang dengan izin Allah. Terbukti Habatus Sauda ni banyak faedahnya. Dalam hadis Nabi nyatakan demikian, tiada siapa yang berkata lebih benar daripada Rasulullah SAW, tuan-tuan. Dapatkan Birkah Habatus Sauda untuk penggunaan kita, utamanya pada musim penyakit yang berlaku sekarang. Baik, jadi keadaan nombor yang ada dalam Quran ni, hendaklah kita lihat, ia melihat kepada konteks ayat, perlu pada tafsiran, penjelasan dari para ulama. Jadi ada urusan yang besar, kata Imam Zamakhsyari, Allah Ta'ala baru turun dan kemudian dilaksanakan oleh para malaikatnya seperti perkara-perkara yang besar, macam kita gambarkan tadi sebagai wabak. Jangan ada sesiapa pun di kalangan kita yang mengatakan wabak ni tanda hukuman daripada Allah. Setakat itu saja, memang ia hukuman daripada Allah, betul. Tetapi bagi siapa yang telah berusaha tetapi tetap juga ditimpanya dan membawa pada kematian, mereka mati syahid sebenarnya. Itu hadiah daripada Allah untuk orang-orang beriman.
mereka tidak mampu untuk pergi berjihad di Palestin, di Iraq dan sebagainya, maka Allah beri kepadanya mati syahid dalam bentuk wabak yang berlaku, sedangkan dia sudah buat segala yang terbaik untuk jaga dirinya, keluarganya, anak-anaknya. Jadi bersabar ya tuan-tuan perempuan, jangan duk bimbang tak mengubah apa-apa pun. Kita yakin bahawa pihak kerajaan dan pihak Kementerian Kesihatan melakukan yang terbaik. Sokonglah mereka, bantulah mereka tuan-tuan. Dan bagi kita yang duduk rumah tak dapat nak keluar selepas ni, jadikan ia peluang untuk mendekati Allah, membaca Al-Quran, sembahyang berjemaah dengan keluarga, menghafaz ayat Al-Quran yang mana yang kita mampu, membaca hadis Nabi. Bila nak buat tuan-tuan? Kalau tak buat sekarang, bila nak buat? Soalannya, adakah dari pagi sampai ke petang kita duduk tengok Netflix tuan-tuan? Pagi ke petang kita tengok view, pagi ke petang kita habiskan masa tengok media sosial. Allah tuan-tuan, kita tak belajar apa-apa lah nampaknya daripada wabak yang berlaku ya. Ambillah peluang untuk mendekatkan diri Allah, bertaubat dengannya. Beberapa hari yang lalu berlaku gerhana bulan. Gerhana ni tanda hukuman Allah tuan-tuan. Jadi kita kena banyak kembali pada Allah, ingat pada Allah. Jadikan peluang ini untuk kita menghafaz surah-surah pilihan yang kita tak pernah nak hafaz sebelum ni. Surah Sajdah ni contohnya, bila kita jadi imam yang menghafaz surah ini, surah Al-Insan, cubalah hafazkan tuan-tuan. Ajaklah anak-anak, kalau rasa berat, ajak semua melakukannya bersama-sama. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Jadi inilah perkara yang boleh kita pelajari daripada ayat ni. Nampaknya setakat sekarang tidak ada satu pun contradiction dalam ayat Allah. 50,000 ke, 1,000 ke, sehari ke, 6 hari ke, sudah ada penjelasan dari para ulama. Jadi setakat ini saja tuan-tuan untuk renungan kita pada malam ni. Mudah-mudahan Allah memberkati kita, memberi kepada kita kesihatan, keafiatan. Ya, jangan lupa tuan-tuan, rahmati dan dikasihi sekalian, sentiasalah mohon kepada Allah SWT supaya Allah mengangkat daripada kita balak ini, menyelamatkan kita, kepimpinan kita, rakyat semuanya, orang tua semuanya, orang perempuan, doktor-doktor yang banyak jasanya, para tentera, para polis. Ya, mudah-mudahan Allah berkati segala usaha yang dilakukan oleh pihak pemimpin negara kita dengan segala usaha yang dilakukan. Berilah pandangan yang konstruktif, bukan destruktif, kerana kita berada pada zaman yang sangat sukar tuan-tuan dimuliakan sekalian. Ia berlaku mungkin 100 tahun seperti ini, kaji mengikut sejarahnya. Jadi setakat ini saja tuan-tuan untuk renungan kita pada malam ni. Banyaklah bila kita sehati ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Dalam kitab Zadul Ma'ad bi hadi khairil ibad, kita bila rasa diri kita susah tuan-tuan kan, bagi yang lelaki ni pegang janggut tengok ke langit, ucap la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Sukar hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Bila Nabi Muhammad SAW bertemu dengan datuknya Nabi Ibrahim alaihi salam di langit, maka Nabi Ibrahim memberitahu kepada cucunya yang tercinta itu Muhammad SAW, wahai Muhammad, beritahulah kepada umatmu, sungguhnya syurga itu lapang, luas. Ya, maka andai kamu mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, Allah menumbuhkan untukmu tanaman dalam syurga yang merupakan perbendaharaan daripada perbendaharaan syurga. Itu sehati baca la haula wala quwwata illa billah tuan-tuan, la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, aku tak mampu apa, ini saja aku mampu buat. So tak usah risau tuan-tuan. Ini dalam hadis Nabi baca kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. 8 perkara ni minta supaya hammi wal hazan, jauh daripada resah, bimbang, tak tentu hala, duduk risau, bimbang, air tak boleh tidur malam. Maka kita dengan orang keliling kita pun jadi bermusuh pula dah. Dengan anak kita pun jadi stres yang sangat, amat sangat. Dan nak buat macam mana? Bukan kita je kena, semua orang kena, satu dunia kena tuan-tuan dimuliakan sekalian. Mintalah pada Allah. Jadi setakat itu saja dulu yang boleh kita kongsikan pada malam ni. Terima kasih tuan-tuan. Dari sekali saya seru kepada ibu bapa yang dimuliakan sekalian, cikgu-cikgu, terima kasih atas sokongan kalian. Jadi anak-anak kita yang duduk kat rumah takut tak ada aktiviti apa-apa, tolonglah ziarahi www.telagabiru.com.my. Ada macam-macam buku dan bahan bantu mengajar yang boleh meringankan kerja kita kat rumah. Waktu kat rumah tak adalah bergaduh dengan anak-anak, marilah ajak anak-anak supaya mengisi masa dengan betul. Buku-buku latihan berbagai pelajaran daripada darjah 1 sampai darjah 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 5, semua subjek alhamdulillah. Maths ada, sains, bukan saja pendidikan Islam dan bahasa Arab. Jadi tuan-tuan, dapatkan daripada telagabiru.com.my. Type saja perkataan ni, keluar kedai buku online, order sampai ke rumah insya-Allah. Dan masa sekarang cuma PKP, anda ia terlambat sedikit, itu adat lah tuan-tuan
cubalah order secepat mungkin, mudah-mudahan kami dapat bantu tuan-tuan untuk selesaikan masalah pengajaran, pembelajaran anak-anak kat rumah. Terima kasih tuan-tuan, setakat itu saja dulu. Jangan lupa bagi nak melakukan ibadah kurban, kami di Zazan Travel telah pun memulakan pengiklanannya, pembukaannya, dan ada kawasan-kawasan baru yang kita explore sekarang, seperti di Sudan, seperti di Cameroon, seperti negara-negara Afrika yang keburuan banyak. InsyaAllah kita mampu uruskan tuan-tuan, bukan saja di Mekah, bukan saja di Yaman, bukan saja di Sudan, malah di banyak negara lain pun kita ada uruskan. Terima kasih tuan-tuan. Setakat itu saya dulu. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. تحسنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اصرف عنا الأذى اصرف عنا الأذى اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahil alamin. Saya tinggalkan tuan-tuan bahawa penjagaan, kasih sayang, perlindungan daripada Allah SWT. Dia adalah sebaik-baik penjaga. Allahu khairun hafizah wa huwa arhamur rahimin. Allah jaga saya, jaga tuan-tuan, jaga keluarga saya, jaga keluarga tuan-tuan. Jaga diri baik tuan-tuan, ikut arahan dikemukakan, ikut SOP yang telah pun dikemukakan. Sekian, kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih Syida Rafidi, terima kasih semua kena share dengan teman-teman. Puan Kamisa HMS dari jauh, Laili Muhammad, terima kasih semua Yang Mulia Tengku Murni, terima kasih kenang saya dalam doa kalian. Mawar Putih, terima kasih. Rosmalida Umar, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Haiti, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasmani Ahmad.